Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Khabar semua? Okey, sekejap saya nak share sekejap video ni. Salam sejahtera. Khabar semua? Okey, sekejap saya nak share sekejap video ni. Okey, sekali lagi Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton, siapa yang tengok live ataupun siapa yang akan tengok recording saya selepas ni lah, sama ada di Facebook ataupun di YouTube. Okey, seperti biasa saya perkenalkan diri saya. Siapa yang tak kenal, nama saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect PLT. Kami sebuah syarikat yang melaksanakan kursus-kursus dalam bidang pembinaan diri, pembangunan diri dan juga keusahawanan. Dan sampai itu juga saya seorang professional coach, coach yang terlatih dan berdaftar dengan International Association of Coach. Alright, biasalah sebelum saya mulakan saya punya kata celoteh hari ni, saya buat disclaimer sikit lah. Apa yang saya cakap ni adalah berdasarkan kepada ilmu yang saya ada sebagai seorang trainer dan seorang coach, dan juga berdasarkan pengalaman selama ni lah, selama hidup saya daripada saya sebagai seorang usahawan, saya sebagai orang yang dalam sektor korporat dan juga seorang usahawan. Apa yang saya nak bincangkan hari ini ialah power of visualization. Okay, power of visualization. Okay, ini topik saya hari ini. Okay, sebelum kita masuk kepada maksud power of visualization ni, ataupun dalam bahasa Melayu dia visualization ni apa bahasa Melayunya? Maksudnya keupayaan membayang satu perkara lah, visualization. Okey, saya nak beritahu bahawa manusia ni dia ada 3 kategori situasi mereka sebenarnya dari segi mereka berkomunikasi kepada dunia, kepada luaran, sama ada sesama satu sama lain. Satu jenis komunikasi, mereka banyak menggunakan visualization. Maknanya mereka jenis orang yang suka visualize, suka membayangkan sesuatu perkara, dan mereka cepat dalam diri mereka untuk faham satu perkara tu bila mereka visualize perkara tu. Okey, ada satu lagi kategori manusia, mereka tak gunakan deria mata untuk visualize, mereka banyak menggunakan deria telinga. Ini dipanggil auditory, telinga. Mereka menggunakan telinga, maknanya kurang mereka tak dapat nak menggambarkan satu perkara, tapi mereka lebih menggunakan telinga mereka. Okey, ini ada golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga, mereka kurang menggunakan deria mata dan juga kurang menggunakan deria telinga, tapi banyak mereka terpaksa gunakan deria feel. Maknanya mereka terpaksa pegang satu perkara baru mereka dapat rasa benda tu. Okey, fortunately lah, lebih kurang 70% manusia dalam dunia adalah berdasarkan pada visualization. Maknanya mereka boleh membayangkan satu perkara dengan apa, bila dia tengok sekali benda tu, dia boleh bayangkan perkara tu kan. 70% lebih kurang. 25% adalah mereka yang terpaksa menggunakan deria telinga untuk memahami satu perkara, dan lagi 5% mereka terpaksa feel baru mereka faham. Jadi sikit saja. Jadi sekarang ni, oleh kerana 70% manusia menggunakan deria mata untuk berkomunikasi ataupun lebih faham tentang sesuatu perkara yang dia dah nampak perkara tersebut, maka disitulah topik saya ni hari ni, yang mana apa yang saya nak bincangkan ialah tentang
visualization, power of visualization. Okay, saya rasa banyak kita pernah dengar tokoh-tokoh motivasi cerita tentang bila kita visualize sesuatu perkara. Bila kita visualize satu perkara, contohnya macam kita nak duduk rumah besar tu, for example kan. Bila kita visualize perkara tu selalu dalam minda kita, maka kita akan dapat perkara tu. Okay? Lagi banyak kita visualize perkara tersebut, lagi mudah kita akan dapat benda tu. Jadi apa yang saya nak cerita hari ni, bukan kita nak visualize benda yang kita tak nampak, benda yang kita nak. Tapi dalam suasana COVID-19 hari ini, dalam suasana kita menghadapi banyak cabaran, cabaran PKP, cabaran bisnes yang tak menentu, especially orang bisnes lah, cabaran kesihatan, kita pun tak tentu, walaupun hari ni kita sihat, tak kena COVID, tak tentu, mungkin besok boleh kena, ataupun siapa yang kita terpaksa jumpa, ataupun kita mungkin kita ke kedai dan sebagainya, kita terkena COVID. Dia banyak sangat situasi-situasi yang kita jadi ragu-ragu ataupun jadi berserabut kan. Jadi dalam situasi macam ni, apa yang saya rasa yang berlaku hari ni, terlampau banyak sangat orang gunakan visualization dia. Visualization ni tentang benda-benda buruk yang akan berlaku pada diri dia. Contohnya, dia tengok situasi seseorang yang kena COVID, kan? Maknanya dia orang tu terpaksa masuk hospital dengan ada ICU, masuk dalam ICU dengan mesin life support system, ventilator dan sebagainya, dengan nurse, dengan doktor pakai PPE, dengan keluarga kena dan sebagainya kan. Jadi apa yang berlaku, dia tengok depan mata, dia tengok mungkin dalam berita, dalam social media, dia tengok perkara itu semua dalam newspaper dan sebagainya. Dia tengok perkara-perkara tu. Jadi bila orang tu, saya kata 70% manusia ni ada menggunakan deria mata untuk memahami satu perkara, untuk dapat bayang satu perkara. Apa yang akan berlaku ialah dia akan mula membayangkan yang diri dia akan kena COVID. Dia akan mula bayangkan. Okey, jadi setiap hari dia akan risau kan, macam mana dia kalau tiba-tiba dia kena COVID. Macam mana dia? Adakah dia terpaksa duduk dalam hospital kan? Dia terpaksa ada ventilator, mungkin dia susah nak bernafas, keluarga dia tak boleh nak jumpa dia kan. Jadi dia duduk bayang-bayang benda tu kan. Jadi apa yang berlaku pada ketika tu, minda dia telah, oleh kerana dia duduk bayang-bayang sangat benda tu, minda dia tu dah jadi macam diprogramkan untuk benda tu berlaku. Step yang pertama yang akan berlaku ialah dia akan resah. Dia akan jadi resah. Ini yang banyak berlaku hari ni kan. Dia akan resah. Bila dia resah, dia tak boleh buat apa-apa kan. Dia tak kena COVID lagi, dia tak kena COVID kan. Dia belum kena COVID, tapi dia dah resah. Dia dah resah macam seolah-olah dia dah kena COVID. Jadi apa yang berlaku, oleh kerana dia dah visualize perkara tu terlalu banyak sangat dalam minda dia, tiap-tiap hari dia visualize benda tu, dia bayangkan benda tu dalam minda dia, maka apa yang berlaku, first kali dia akan resah dalam situasi tersebut. Dia akan resah yang dia akan kena COVID. Dan dia dah mula bayangkan situasi dia kena dah masuk hospital dan sebagainya, dia tak boleh jumpa family dia kan. Dia dah bayangkan benda tu semua. Yang kedua, dia tak buat apa yang dia patut buat untuk menghindarkan diri daripada kena COVID. Dia tak buat. Sebab dalam minda dia hari ni dah terlampau banyak sangat pemikiran dia yang dia akan kena COVID kan. Jadi ini yang berlaku. First, dia akan resah. Yang kedua, dia tak akan buat benda yang akan mengelakkan diri dia daripada kena COVID. So apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Inilah yang dikatakan power of visualization. Akhirnya, kerana dia terlampau risau sangat,
kemudian dia tidak buat apa-apa untuk mengelakkan diri dia daripada COVID, maknanya dia tak jaga kebersihan, dia tak jaga kesihatan dia, dia tak jaga pemakanan dia, dia tak jaga pergaulan dia dengan orang, kan? Dia tak apa, walaupun dia pakai mask, dia tak berapa suka pakai mask, dia bergerak ke sana kemari dan sebagainya. Jadi apa yang akhirnya akan berlaku? Dia akan kena COVID. InsyaAllah dia akan kena COVID. Sebab minda dia dah ke arah itu. Lebih lagi dia asyik fikir itu selalu. Ini example, saya bagi satu contoh. Satu lagi contoh, ini kepada orang usahawan. Saya tahu pada ketika ni memang usahawan tercabar. Paling mencabar seorang usahawan, kan? Bisnes yang tak tentu, kejap boleh buka, kejap boleh tutup, kita tak tahu. Yang boleh buka pula, customer tak datang, kan? Mungkin dia ada pergerakan yang dia boleh buat, macam buka kedai dan sebagainya, kan? Orang yang berniaga makan, dia boleh berniaga makan. Jadi tapi orang tak datang kedai, dia risau. Okey. Jadi dalam situasi seorang usahawan ni, dia risau. Jadi dia dah mula memikirkan, kalau situasi COVID ni berlarutan, saya akan kehabisan saya punya simpanan. Saya akan kehabisan. Jadi dia dah mula bayangkan dalam pemikiran otak dia tau, 6 bulan dari sekarang ni, apa akan berlaku pada diri dia, kan? Kalau benda ni tak berubah, dia akan bayangkan, saya mungkin terpaksa jual saya punya apa yang saya ada, kereta saya ke, rumah saya ke, apa ke, saya terpaksa jual. Lepas tu saya mungkin terpaksa meminta-minta tolong pada orang, kan? Jadi benda tu dah bermain-main dalam minda dia, kan? Sebab dia dah, itu saya kata, bila terlampau kuat sangat visualization kepada benda yang tak baik berlaku, maka first kali dia akan rasa resah. Jadi tiap-tiap hari dia bangun, dia akan resah. Dia tak akan buat sesuatu untuk ubah keadaan dia. Jadi bila dia fikir benda tu, dia akan fikir, 6 bulan dari sekarang bisnes saya akan tutup. Saya terpaksa buang pekerja. Saya terpaksa jual rumah saya. Saya terpaksa jual kereta. Saya terpaksa gunakan habis simpanan saya. Saya dah tak ada duit. Saya dah tak tahu mana nak cari duit. Dia duk fikir tu je. Dia fikir tu. Lepas tu dah lah dia resah. Tiap-tiap hari dia resah, tak buat apa-apa. Yang keduanya, dia tak nak buat sesuatu supaya benda tu tak berlaku. Sebaliknya dia hanya duk fikir yang benda tu akan berlaku. Ini yang jadi masalahnya sekarang. Bila terlampau banyak sangat fikir, bila dia terlampau sangat fikir yang bisnes dia akan jatuh, dia akan tak ada duit 6 bulan dari sekarang, maka macam saya kata tadi, first kali dia akan resah, tiap-tiap hari risau. Yang kedua, dia akan tak buat apa-apa supaya benda tu tak berlaku. Okay. So, seelok-eloknya dalam situasi hari ni, walaupun kita sebagai seorang usahawan, kita tahu memang situasi memang mencabar hari ni, kan? Macam saya kata tadilah, bisnes kejap buka, kejap tutup. Kita pun tak tahu bisnes ni customer tak datang dan sebagainya. Cuba kita ubah mindset kita. Instead of kita fikir 6 bulan akan datang, kita akan kehabisan kita punya reserve, ataupun kita terpaksa tutup office kita, tutup kedai kita, ataupun kita terpaksa jual apa yang kita ada. Cuba kita bayangkan 6 bulan dari sekarang ni, kita dapat memperoleh satu benda yang kita nak. Contohnya, kita nak beli satu kereta baru. Contohlah, saya beri contoh, kan. Cuba kita bayangkan yang kita akan dapat beli kereta baru 6 bulan dari sekarang. Okey? Ataupun kita bayangkan kita dapat pindah rumah baru setahun dari sekarang. 6 bulan mungkin laju sangatlah, kan. Setahun dari sekarang. Ataupun kalau kita meniaga, kita boleh buka kita punya cawangan, satu lagi cawangan 6 bulan dari sekarang. Cuba kita fikir tu. Dan kita bayangkan tiap-tiap hari yang kita akan dapat benda tu. So instead of kita bayangkan tiap-tiap hari yang kita akan tak ada duit 6 bulan dari sekarang, cuba kita bangun, tidur, dan kita bayangkan tiap-tiap hari yang 6 bulan dari sekarang ni saya akan boleh beli kereta baru. Walaupun orang kata masa sekarang ni kereta tak boleh jual, kan, apa dan sebagainya, kita bayangkan kita boleh beli kereta baru 6 bulan dari sekarang. Ataupun 6 bulan dari sekarang ni saya cukup deposit untuk letak beli rumah baru.
kan? Ataupun 6 bulan dari sekarang ni saya boleh buka branch baru bisnes saya. Cuba kita bayangkan tu. Ini yang dikatakan power of visualization. Okay? Jadi dalam situasi COVID hari ni kan, it is very important kita tukar kita punya mindset kita daripada visualizing benda yang buruk yang akan berlaku pada diri kita, sama ada dari kesihatan ataupun dari segi kewangan. Kita tukar minda kita ni daripada hanya memikirkan tiap-tiap hari benda-benda yang buruk tu, kita tukar minda kita supaya kita fikir tiap-tiap hari benda yang kita nak. Walaupun orang kata kita impossible dalam situasi hari ni, tapi kita cuba tukar minda. Kita tukar minda kita, lepas tu kita tengok berita-berita yang baik tentang orang-orang yang maju pada ketika COVID ni. Ada meniaga-meniaga yang maju, ada businessman yang bertambah-tambah maju. Kita tukar, tengok berita-berita. Jangan baca tentang orang yang rugi, ataupun orang yang sakit, ataupun orang yang jatuh bankrupt dalam ketika ni. Memang ramai, tapi jangan kita baca, jangan kita risau pasal mereka. Kita fikir pasal diri kita. Kita tengok orang yang berjaya macam mana, kan? Follow orang yang macam tu. Jangan asyik duk tengok orang tu bisnes dia jatuh. Kita tengok, kita follow, lepas tu kita risau. Nanti bisnes kita bukan jadi macam tu. Jangan. Masa ketika inilah, pada situasi yang tak menentu hari inilah, pada ketika inilah kita kena visualize kita minda selalu. Dan kita kena, orang kata, tolak all this negative visualization yang mainkan dalam pemikiran kita. Kalau kita nak mengharungi situasi hari ini dengan cemerlang. Kalau tidak, kita akan, apa yang kita visualizekan tu, iaitu 6 bulan dari sekarang kita akan jatuh bankrupt, 6 bulan dari sekarang kita akan tak ada duit, 6 bulan dari sekarang ni kita akan tutup peniaga kita, akan berlaku. Benda tu akan berlaku. 6 bulan sekarang kita akan minta sedekah pada orang, 6 bulan tu akan berlaku pada diri kita. Sebab kita dah visualize benda tu. Tiap-tiap hari kita duk fikir benda tu, dan kita dah bayangkan benda tu dalam pemikiran kita, kita akan buat benda tu. Kita dah bayangkan. Benda tu dah bermain-main dalam pemikiran kita. Tapi kalau 6 bulan dari sekarang, kalau kita asyik walaupun benda tu, yalah, orang kata benda ni memang susah kita nak buat. Tapi macam saya kata tadilah, first, benda tu kena start daripada minda kita. Minda kita kena ada visualizing. Sebab bila minda kita ada visualization yang betul, dia akan menggerakkan kita kepada satu situasi yang tak sedari, yang dipanggil subconscious mind, yang mana kita secara automatik akan buat benda-benda yang positif. Itu saja. Sebab minda ni ada dua, satu minda subconscious, satu minda yang conscious. Yang kita nak sekarang ni, bila kita selalu kita memikirkan tentang benda-benda yang positif ni, kita tolak benda-benda yang negatif ni, minda kita akan jadi minda yang positif, kan? Dan dia akan menggerakkan satu subconscious action, benda yang action yang kita tak sedar kita buat. Pasal apa? Minda kita dah ke arah tu, kan? Ini yang kita nak. Jadi semua bermula daripada visualization. Kalau kita tak visualize benda yang baik yang akan berlaku 6 bulan dari sekarang, maka kita susah kita nak menghadapi situasi yang ada hari ini. Okay? Kita tak tahu future. Future hanyalah Allah Ta'ala yang tahu. Tapi kita boleh berusaha. Jadi ini adalah salah satu usaha, sampai usaha fizikal dan doa yang kita buat. Ini adalah satu lagi usaha yang kita boleh buat, yang very simple. Tak perlu keluar duit, tak perlu apa-apa. Cuma visualize. Tiap-tiap hari visualize. Walaupun keliling kita situasi ekonomi teruk, situasi COVID teruk macam mana pun, visualize dalam pemikiran kita. 6 bulan dari sekarang, setahun dari sekarang, kalau ada benda yang kita nak, kita visualize. Kita nak kereta baru ke, kita nak masuk rumah baru ke, kita nak buka cawangan bisnes baru ke, kita visualize. Dan benda ni kena buat selalu. Itu saya punya saranan hari ini, when we talk about power of visualization. Okay, itu sajalah saya punya perkongsian hari ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat sedikit sebanyak manfaat. So bolehlah kongsi dengan rakan-rakan yang tak tengok live ni, dan juga bolehlah share dengan rakan-rakan lain
Jadi sampai tu saya minta bolehlah like page kami ni ataupun follow page kami. Kalau tengok dalam YouTube nanti bolehlah juga subscribe kepada channel kami. Itu sajalah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye bye.